penyatuan Melayu itu lebih diutamakan di dalam proklamasi Orang Melayu itu, mendapat tekanan asakan daripada kerajaan pemerintah. Apa pandangan cikgu? Okey, pertama sekali ialah cabaran paling besar kita hari ini ialah isu Melayu dan Islam. Kita kena ingat, saya adalah watak yang saya tak bersetuju katanya Melayu itu berpecah. Sebab Melayu pada pilihan raya yang lepas telah bersatu dengan memberi undi kepada untuk tujuan menolak DAP dan Anwar Ibrahim. Itu jelas. Maka 74 undi itu dimiliki, 74 kursi dimiliki oleh Perikatan Nasional. 26 kursi itu ialah dimiliki oleh UMNO atas dasar ini, iaitu menolak Anwar dan DAP. Tetapi persoalannya ialah kursi ini telah dikhianati, mandat Melayu ini telah dikhianati oleh Sikitul Moden, nama dia Zahid Hamidi, dan telah mencuri mandat ini. Mandat tolak DAP telah dijadikan memasukkan DAP dalam kerajaan. Tetapi apa yang cabaran kita hari ini ialah pada 18 bulan kepada pemerintahan di bawah Tun Dr. Mahathir yang lepas, cabaran utamanya DAP. Kita sangat jelas bahawa Tun sendiri rasa tertekan dan Tun sendiri tak boleh handle DAP punya keragusan. Dan mereka telah belajar, mereka hilang kuasa. Tetapi kali ini apabila mereka dapat kuasa, kita jelas mereka tak malu dah. Pertama, isu jom ke gereja. Sampai hari ini polis pun tak siasat. Kedua ialah bagaimana tanah reserve tanah leasehold boleh tukar jadi freehold di Kampung Baru Cina. Dulu ketika saya dalam bersama dengan DAP, saya selalu hujahkan bahawa kalau dalam negara ni jangan risau, kita ada perlembagaan. Siapa pun kerajaan boleh ada. Perlembagaan tetap ada hari ini. Perlembagaan tetap perlembagaan yang sama. Without political power and political will, orang Melayu akan hilang satu persatu. Kerana itu hari ini saya ucap tahniah dan terima kasih pada Tun kerana keluar kali ini di luar kerangka parti politik, menyatukan Melayu dan Islam itu. Kerana itu alasan yang pertama, dan itulah cabarannya. Kalau dalam pilihan raya ke depan ini, pilihan raya di 6 negeri, pilihan raya umum ke-16 yang akan datang, kita gagal untuk bersatu sebagai Melayu dan Islam, bahananya sangat besar. Dan kita sedang dihimpit daripada segenap sudut, dan percaya dan yakinlah, without a political will dan political power, kita telah hilang ekonomi, kita dah hilang semuanya. Dan hari ini kita hilang politik itu. Kita perlu mengambil balik di pentas demokrasi untuk mengekalkan balik keharmonian, kembali semula kepada roh dan semangat kontrak sosial, supaya akhirnya negara ini benar-benar boleh menjadi negara yang sempurna seperti mana yang kita pernah duduk sebelum ini. Okey bro, penyatuan Melayu, ada pandangan mengatakan orang Melayu di Malaysia ni sukar untuk bersatu kerana perbezaan ideologi politik dan lain-lain lagi. Adakah bro yakin yang orang Melayu ni di Malaysia ni memang tak boleh bersatu? Saya tak nampak orang Malaysia tak boleh bersatu. Memang cabaran kita ialah perbezaan. Tetapi tiba masanya, kerana itu penting dalam cabaran yang sangat besar, munculnya proklamasi yang diwujudkan ini untuk menyatukan balik Melayu. Kerana buanglah kepentingan politik, buanglah perbezaan, kita meletakkan Melayu dan Islam di depan. InsyaAllah Melayu dan Islam menjadi teras negara ini. Di situlah harmoninya, di mana kaum-kaum lain dan agama lain berpayung selama ini. Dan apabila mereka tak hormat kontrak sosial oleh kumpulan chauvinis ini, ini yang sekarang hari-hari orang bercakap soal perbezaan kaum, perbezaan agama dan sebagainya. Dan kita sangat risau bahawa negara ini akan jadi huru-hara dan tidak boleh kembali kepada trek yang asal dia. Proklamasi Orang Melayu adakah bersifat perkauman? Pandangan bro? Okey, benda ni biasa. Bagi saya tuduhan perkauman ni benda biasa. Cuma hakikat sekarang yang kita kena sedar ialah, pertama, ini yang kumpulan chauvinis cuba mainkan. Kumpulan chauvinis dan sikitul-sikitul moden, Zahid, Anwar apa semua dia cuba mainkan. Apabila kita bercakap soal kepentingan Melayu, dia panggil kita perkauman. Tapi bila mereka chauvinis ini mengganggu gugat hak kita, mereka panggil liberal, mereka panggil demokrasi, mereka panggil hak asasi. Bila kita nak pertahan hak kita, dipanggil perkauman. Bagi saya itu tak boleh. Tua, muda, miskin, kaya, apa juga kelas masyarakat, kena ingat
Puak Chauvinis ini diwujudkan atas dasar deklarasi Setapak 1967 yang memang termaktub dan tertulis bahawa mereka memusuhi status Bumiputera itu. Bro menyokong proklamasi orang Melayu? Saya menyokong dan saya menandatanganinya, dan insya-Allah dalam masa terdekat saya sendiri akan berjumpa dengan Ayahanda Tun Dr. Mahathir, kerana bagi saya ialah mereka akan banyaklah kritikan, tapi bagi saya jelas pertempuran 1998 telah membuktikan Anwar masuk penjara kerana salah guna kuasa, lambat atau cepat, tetapi kemudiannya Anwar juga masuk kerana seks songsangnya. Tetapi sehingga sekarang Anwar gagal membuktikan semua tuduhan kepada Dr. Mahathir. Bagi saya ialah kita telah membuat keputusan yang salah pada 98 itu. Bagi sikit seruan pada penyokong-penyokong dan juga followers bro tentang proklamasi orang Melayu. Bagi saya jelas bahawa ini masanya untuk kita menyatukan kekuatan Melayu itu. Jangan sampai kita hilang, dah tergantuk baru nak tengadah, sudah terlambat segala-galanya. Kepada mereka bukan Melayu, jangan risau. Negara ini tanah Melayu. Dengan adanya Islam yang sebenarnya dan hak Melayu yang sebenarnya, pemerintahan di tangan orang betul, itulah selama ini menjadi kunci di mana orang bukan Melayu, bukan Islam boleh berpayung dengan harmoni dalam negara bernama Malaysia. Kita kembalikan semula Malaysia yang pernah kita ada. Terima kasih.